الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا على نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يشف مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة شاء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita sambung pembacaan kitab Wishahul Afrah wa Isbahul Falah pada muka yang kedua. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina wa ulumikum fid darain amin. Amma ba'du, fayaqulu al-'abdul fakiru al-mudhnibul jani Muhammad bin Ismail Dawud al-Fatani khadimul fuqara'i bi Makkatal mahmiyati. Adalah ala sawab, bukan Muhammadiyah tetapi Mahmiyah. Khadimul fuqara' bi Makkatal mahmiyati amalahu Allahu bi altafin saniyatin. Terjemahan daripada kata musannif, adapun kemudian daripada itu. Dia terjemah amma ba'd, adapun kemudian daripada itu, iaitu kemudian daripada basmalah, hamdalah, wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kemudian daripada dia ucap bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam ke atas nabi dan juga ahli keluarganya, maka lagi akan berkata hamba yang fakir, yang berdosa. Maka dia kata lagi akan berkata hamba yang fakir. Apa maksud fakir? Iaitu orang yang berhajat, yakni berhajat kepada rahmat Allah Ta'ala. Biasanya kalau kita duduk pondok ni, orang gelatuk fakir. Orang gelatuk fakir bukan dengan makna fakir miskin tu, tidak. Kadang-kadang orang duduk pondok ni kaya, tapi dia tinggal urusan dunia dia. Dia mari duduk pondok khusus nak tumpu masa nak mengaji ilmu. Sebab apa gelar fakir? Sebab dia digelarkan fakir kerana dia berhajat nak dapat rahmat Allah melalui ilmu-ilmu yang dia tuntut di dalam kitab-kitab dan juga pelajaran dia di tempat pengajian. Maka digelar dia sebagai fakir. Dia berhajat kepada ilmu supaya dia ni mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berdosa, fakir yang berdosa, al-mudhnib, lagi yang menghelakan dan mengusahakan dosa. Dia terjemuh daripada perkataan jani. Jani ni maksudnya orang yang buat jenayah. Apa makna orang buat jenayah? Maknanya dia menghela. Hela ni bahasa lama, maknanya dia ni menarik diri dia dan usaha sengeling buat dosa. Hak ni orang panggil orang buat jenayah. Jadi kalau nak kira perkataan ni tak layak dengan tuan pengarang kitab kita, sebab dia ni tok guru besar. Tok guru besar di tanah Mekah.
maka penggunaan uslub yang dia kata di sini adalah lebih kepada bahasa nak tawaduk. Nak kata diri dia tu lemah, hinanya dia, bukanlah kata nak akad diri dia supaya kita kan royak. Kahwin ni datuk, Tan Sri yang berbahagia banyak sebut. Tapi dia tidak, dia rendah diri dia. Bahkan dia ni digelar sebagai orang yang jahni. Dia bahasa diri dia tu orang buat jenayah yang besar. Sengeling buat dosa, nak banding kita tak ada apalah. Jauh beza. Siapa dia ni? Muhammad bin Ismail Dawud Al-Fatani. Nama dia seperti mana kita sebut minggu lepas, Muhammad bin Ismail, digelar sebagai Syekh Nikmat Kecil. Daud tu nisbah kepada Syekh Daud Fatani, kerana dia ni adalah cucu saudara di bawah peliharaan Syekh Daud Fatani. Yang mana dia ni kalau nak kira banyak keramat-keramat yang diceritakan oleh alim ulama kita sepanjang masa duduk ngaji di Mekah. Salah satunya ialah apabila dia mengajar, ramai masuk dalam kelas pengajian dia. Orang zaman dulu tak guna mikrofon, tak guna pembesar suara. Walaupun ramai orang masuk kelas dia, orang duduk ngujung sekali, duduk ngelah sekali dalam halaqah, masih dapat mendengar suara dia dengan jelas tanpa memerlukan bantuan pembesar suara. Kalau kita ni tak ada mic ni, anak rasa ada belakang tu ni, dengar-dengar, tak dengar lah sekali tidur tak kata apalah. Tapi dia ni masyhur dia nya, suara dia tu jelas, terang molek. Dan kita kena fahami, kalau kita baca dalam kitab-kitab ulama-ulama yang besar, contohnya ulama-ulama zaman silam dulu, orang yang masuk dalam kelas dia tu ramai. Siapa pernah tengok gambar-gambar ulama-ulama dulu mengajar? Antaranya ulama-ulama yang mengajar di Masjidil Haram, ulama-ulama yang mengajar di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Bila stok guru besar seorang mengajar, semua ulama-ulama lain kebanyakannya tawakuf, berhenti daripada mengajar, maka pakat masuk dalam kelas dia. Kadang-kadang penuh sebutir masjid ni. Jadi kalau orang ramai dulu tak ada pembesar suara ni, dia mengguna satu cara iaitu muballigh. Mana kalau kita semaya kan, ada muballigh. Kalau tak ada mic mapuh elektrik, ada seorang tolong nyapa. Jadi zaman dulu gitu juga. Pengajian zaman dulu, bila tok guru ngajar depan, dia ucap beberapa kalimah, beberapa perenggih, maka akan ada seorang muballigh duduk tengah ataupun duduk belakang sikit, dia akan ucap balik apa yang tok guru ngajar di hadapan. Jadi zaman dulu tu dia adalah rehat sementara, lepas tu orang lain tu sambung siapa belakang. Tapi waktu zaman-zaman dulu lah, zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama-ulama yang lama, yang kemudian ni ada dah pembesar suara ni utung. Kita masuk dalam kelas tu boleh dengar dah suara tok guru duk mengajar. Dan keramat yang kedua yang disebut oleh ulama, oleh kerana Syekh Nikmat Kecil ni dia dilantik sebagai dia dilantik sebagai hakim Mahkamah Syar'i Makkahul Mukarramah. Dia satu-satunya ulama Melayu yang dilantik dapat jawatan tu paling tinggi zaman tu. Ulama-ulama Melayu lain tak dapat. Ulama-ulama di Nusantara lain, antaranya ulama-ulama Minangkabau, ulama-ulama daripada Indonesia, semua tak dapat jawatan tadi, dapat dia hakim Mahkamah Syar'i Makkahul Mukarramah. Jadi bila mana dia ni dapat jawatan tadi, mahkamah ni besarlah jawatan dia. Dan pada masa yang sama, Tok Syekh kita ni dia serupa dengan tok saudara dia dapat jawatan sebagai ketua rombongan haji. Orang panggil Tok Syekh Haji. Istilah orang zaman dulu, kalau haji-haji dia ni, orang dulu panggil Tok Syekh Haji. Di zaman ni kat mutawif lah. Zaman dulu orang-orang tanah Jawi bila pergi buat haji di Mekah, maka akan ada seorang ulama ataupun orang yang duduk di sana yang menyambut kita, akan urus kita buat urusan haji di sana. Maka Syekh Nikmat Kecil ni juga antara orang yang masyhur gelarannya sebagai orang yang menguruskan urusan jemaah haji. Jadi orang zaman dulu bila nak pergi buat haji, orang akan lalu kepada pasir. Kafilah-kafilah untuk menunaikan haji, dia lalu kepada pasir. Maka perangai orang Arab, dia ada satu perangai ni, pelajar-pelajar stam. Ya, apa orang panggil? Ada quta'ut tariq. Apa dia maksud quta'ut tariq ke? Ya, tak kita ingat dah. Perompak jalanan. Tengok ke cerita-cerita lama, bila dia lalu di padang pasir. Jadi bila dia lalu tak ada orang, maka akan ada golongan
kabilah-kabilah Arab yang duduk nanti orang lalu nak ropok jemaah haji ni yang menuju ke Mekah. Sebab golik lah orang nak pergi Mekah, nak buat haji akan bawa banyak makanan-makanan, harta dia, baju, segala benda yang dia nak guna sepanjang melaksanakan ibadat haji. Jadi sini peluang yang amat besar untuk perompok-perompok di jalanan ni nak merompok kafilah-kafilah Arab. Tetapi apabila disebut nama Syekh ni mak kecil, rombongan haji yang kena ropok ni, kata hamba ni jemaah daripada Syekh ni mak kecil, maka perompok-perompok jalanan ketika tu tak berani nak ropok. Kata beres, boleh gimulah, tak berani nak ropok. Sebab apa? Takut dan juga hormat kepada Syekh ni mak kecil. Jadi orang zaman dulu berebut, kalau pergi Mekah, pergi buat haji, nak mengaku jadi jemaah bagi Syekh Nikmat Kecil. Jadi hebat dia ni. Padahlah dengan gelar dia tadi. Masuk pula kita tak habis ni. Siapa dia Syekh Nikmat Kecil ni? Khadimul fuqara'i. Khadim maknanya orang yang berkhidmat, orang yang melayan fuqara, yakni tok-tok fakir, yakni orang yang berhajat nak mengaji, nak menuntut ilmu di dalam negeri Makkah yang dipeliharakan dia Makkah. Sebab itulah ala sawab tadi mahmiyah. Mahmiyah terjemahannya yang dipeliharakan, yakni Makkahul Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat Quran bahawa Allah akan jaga Makkah daripada fitnah-fitnah, antaranya yang paling besar iaitu fitnah Masih Dajjal pada di akhir zaman. Jadi Mekah ni terpelihara daripada golongan munafik dan juga orang-orang kafir, khususnya fitnatul Dajjal. Maka Syekh kita ni tugas dia sebagai orang yang layan, khadim kepada orang-orang yang duk mengaji di tanah Mekah. Seperti mana kalau kita baca kitab Syekh Qadir Mandili dalam Penawar Bagi Hati, dia juga bahasa diri sebagai khuwaidimil ilmi, orang yang buat khadam, buat khidmat kepada pelajar-pelajar ilmu. Tahap tu tok guru ni ibaratnya sebagai khadam, tolonglah dia anak murid nak gapo. Sara tu tok guru ni bila mana murid minta nak ngaji ke nak gapo, dia lah dia tuntun, maka dia nisbahkan dirinya sebagai khadam. Kalau nak kira sebenar tok guru bukan khadam. Tok guru ni martabat dia tinggi, kita lah yang duk khodam ke tok guru. Tapi tok guru ni nisbah diri dia kata dialah yang duk khodam kepada anak-anak murid. Jadi zaman lo ni tugas anak murid, tugas tok guru, dua-dua dia ada tugas. Kena mengaji sungguh-sungguh dalam kitab Ta'limul Muta'allim ataupun Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Kena belajar adab-adab sebagai seorang guru, begitu juga sebagai seorang murid, barulah dapat keberkatan dalam majlis ilmu. Kadang-kadang anak murid saja jaga adab, tok guru tak ada jaga adab, jadi hilang berkat dalam ngaji. Kadang-kadang tok guru habitat jaga adab, anak murid pula tak hormat tok guru, masuk kelas lewat misalnya dari sekolah, maka benda tadi akan mengurangkan adab, keberkatan dalam sesuatu majlis ilmu. Benda ni al-adabu fawqal ilmi, adab itu mesti didahulukan sebelum daripada ilmu. Jadi hak ni kena usahalah kita di akhir zaman, usahakan penuh dengan adab, barulah dapat ilmu yang bermanfaat. Diperintah Allah akan tok syekh kita ni dengan beberapa lemah lembut yang cemerlang. Dia ada orang Arab, dia doa bila sebut nama orang, hafizahullah, ra'ayakallah, disebut gitu. Maka dia doa ke diri dia, amalahullahu bi'altafin saniyah, semoga Allah perintahkan diri dia. Perintah maknanya Allah ni layak, Allah mempergunakan diri dia tadi dengan beberapa lemah lembut yang cemerlang. Kita orang Melayu jarang adab nak doa orang, tapi orang Arab walaupun duk balah, duk bergocoh tu pun dia berdoa lagi ke orang tu, ke musuh dia. Kita ni dia musuh-musuh sungguh. Jarang. Ni kena ada adab kita dah tambah. Sebut nama orang, sebut nama untuk guru yang telah meninggal dunia ataupun ahli keluarga kita telah meninggal dunia, kita sebut rahimahullah, Allah yarham almarhum. Semua tu jenis doa-doa yang kita sebut atas nama-nama orang supaya dia dapat doa yang baik. Qala al-musannif rahimahullah, qad sa'alani ba'dul muhibbina an ajma'a lahu risalatan saghiratan mutarjamatan bil lughatil jawiyah
mutadamminatan li arkanil islami wal imani wa zajri tarikis salati wa bayani syurutis salati wa arkaniha wa ba'di fawaida dunyawiyatin wa ukhrawiyatin. Telah menuntuti akan daku. Tuntut maknanya telah minta. Siapa minta kepada tuan pengarang kitab kita ni? Setengah daripada kekasih, ba'dul muhibbin, orang yang dia kasih. Biasanya orang yang kasih ni sama ada di kalangan para sahabat dia, tok guru jugalah. Boleh jadi sama-sama tok syekh, ataupun kadang-kadang digelar muhibbin, orang yang mengaji dengan kita. Ini juga sebagai muhibbin. Ni semua ni digelar sebagai muhib, orang yang dia kasih. Kita kasih lah kau ni. Nak kasih ke antum semua. Antum pun kena saya kanan juga. Itu orang lagi muhibbin. Ni orang kekasih sebenarnya. Mungkin duk gaya begitu ke. Kasih benar ni. Jadi kekasih dia ni dia saya sungguhlah. Anak-anak murid dia ataupun tok syekh biasanya dulu kalau tok syekh duk tanah Arab. Bila mari jemaah daripada tanah Melayu, pergi jumpa tok syekh. Tempat kita tak ada mana alim ulama. Tok syekh kita ni biasanya ulama kita hebat yang pergi cari duk Mekah. Lah sekali dia duk menetap di Mekah. Maka tempat kita tak ada alim ulama mana. Maka bila ada peluang jemaah pergi ngaji ataupun pergi buat haji umrah, maka ambil peluang ketika tu pergi jumpa tu guru minta gapo yang kita nak. Maka hak nilah biasanya jemaah-jemaah ataupun ulama-ulama tu guru ada pondok dah di Kelantan, di Terengganu, di tanah Melayu ni lah. Bila dia pergi jumpa tu guru duk Mekah, dia pergi minta supaya buat kitab ataupun bagi doa, bagi amalan. Maka ini sebagai amalan orang zaman dulu gitu. Kita bila kita pergi ziarah tok guru pun gitu juga. Bukan pergi tu kat pergi buah saja ataupun pergi minum teh kopi ada jamu, tidak. Minta sesuatu perkara yang boleh buat sebagai bekalan bagi kita. Ada tok guru tua awak masih ada dia kata ni, mari pergi jumpa dia minta tok guru ada nasihat ke gapo, amalan-amalan yang boleh kita amal. Tok guru ada dah dapat daripada tok guru dulu sebelum ni, biarlah we juga gambar biar hamba boleh amal. Gitu cara dia. Jadi kekasih dia ni di kalangan para ulama dan juga para muridin, dia minta gapo? Bahawa aku himpunkan baginya, bagi setengah kekasih tadi, suatu risalah yang kecil. Risalah, asal penggunaan nama risalah iaitu kertas-kertas yang kita himpun sebagai lembaran surat. Asal risalah. Tetapi murad di sini risalah dengan makna kitab yang kecil. Kitab yang sederhana besar dia, kecil ya kalau nak kiranya. Perkataan-perkataannya yang ringkas tetapi mengandungi makna-makna yang dalam. Jadi kita buat risalah kecil ya. Bukan kata buat kitab tebal dak lah. Kalau kira kitab kita ni berapa muka surat ya? Ringkas ya. Yang diterjemahkan dia ini risalah dengan bahasa Jawi. Nampak lalu dah lah siapa nak ni? Maknanya orang yang berasal daripada tanah Jawi. Tanah Jawi dengan makna yang dinisbahkan kepada kepulauan Jawa zaman dulu kat Nusantara lah. Semua ni diitlakkan negara-negara yang berada di Nusantara ni, di kepulauan Melayu ni kita gelar sebagai tanah Jawi. Asas silahnya di kepulauan Jawa lah, tapi bahasa Melayu Jawi. Bukan bahasa Jawa, tidak, bahasa Jawi. Yang terkandung ini risalah bagi menyatakan segala rukun Islam dan juga rukun iman. Ni kita cerita dah minggu lepas boleh baca laju lah. Kitab kita ni nak cara tentang rukun Islam dan rukun iman. Terkandung ia risalah bagi menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang. Orang lala tak semaya ni, orang ni minta kepada tok guru buat mari. Adakah hadis-hadis ke, asar-asar ataupun ayat Quran yang memberi rasa takut sekiranya kalau kita ni tak semaya. Zaman tok syekh pengarang yang ada dah buat tinggal semaya. Kalau zaman kita ni gak kohor ramah lah. Kadang-kadang pelajar-pelajar agama sendiri tak semaya. Malu. Kita ni sepatut orang duk mengaji sekolah harap pondok semaya ni kena jaga. Lagu mana nak dapat keberkatan hidup kalau kita tak semaya? Dan terkandung bagi menyatakan segala syarat sembahyang dan segala rukun semaya. Ceritalah dah kata tak seri tinggal semaya, ceritalah
syarat-syarat semaya lagu mana, rukun-rukun semaya lagu mana, biasalah amalan kita nak buat tadi, dan menyatakan setengah daripada faedah dunia dan akhirat, yakni faedah yang terdiri daripada beberapa doa-doa dan juga wirid-wirid. Sepuan bercerita tadi lah, bila pergi jumpa Tok Guru ni minta amalan-amalan, maka Tok Syekh kita ni di akhir kitab dia buat mari beberapa doa-doa dan juga wirid-wirid yang memberi faedah dunia dan juga akhirat kepada kita kalau kita baca. Nah, fa'ajabtuhu lidzalika wa in kuntu lastu ahlan lima hunalik musta'inan bil qadiril malik al-kashifi lil mudlahimmi al-halik. Terabat tu kitab tu la'ala sawab, ada kedudukan dia tak kena situ kan. Kitab baru, kitab lama comel dah kitab ana. Cetakan baru ni dia ada tak kena situ. Al-kashifi lil mudlahimmi al-haliki. Apa maknanya? Maka aku perkenankan dia akan setengah daripada permintaan kekasih-kekasih tadi. Diterimalah permintaan para muhibbin tadi, bagi tuntutannya setengah daripada kekasih tadi yang tersebut. Maknanya tu Syekh kita ni nak buatlah kitab ni. Dan jika bukan aku ahli bagi barang yang di sana itu, dan di sini dan zaidah, waw zaidah, tak ada makna lah. Maknanya kalau kita baca, jika bukan gitu selalu maknanya. Sekalipun bukanlah aku ni ahli kepakaran bagi perkara yang dia minta. Orang tahu ada pula Tok Syekh kita ni, dia kata kau tak layak nak buat kitab ni. Hal keadaan minta tolong aku, daripada masa yang sama tuan Tok Syekh kita minta tolong dengan siapa? Dengan Tuhan yang kuasa. Minta tolong dengan Tuhan yang kuasa, lagi yang memiliki al-malik, yang memiliki kekuasaan, lagi yang membukakan dan yang menghilangkan bagi yang payah. Ni sifat bagi Allah belaka lah ni. Dia minta tolong kepada Allah yang membukakan al-kashif dan menghilangkan bagi yang payah dan kekeruhan yang hitam. Al-mudlahimi itu maksudnya kekeruhan yang hitam, seperti malam yang kelam lagi sangat hitam. Kekeruhan, serabut, kegelapan ni diumpamakan dengan malam yang sangat gelap gelemak. Masuk Kelantan panggil gelap gelemak, tak nampak gapo. Jadi Allah lah yang buka futuh kepada kita. Maka tuan Tok Syekh kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan atas dasar usaha dia semata-mata, tidak, tapi minta tolong daripada Allah. Fajama'tu lahu fi hadhihi risalati duraran muftakhiratan min iddati kutubin mardiyatin mu'tabaratin liyahsula dhalikal matlubu wa yatimma dhalikal ma'rabul marghubu. Maka aku himpunkan baginya setengah daripada kekasih di dalam risalah ini. Dia cerita, dia himpun dalam kitab kita ni beberapa mutiara yang indah-indah. Bukan ada mutiara sungguh dah. Tuan pengarah kitab kita ni guna uslub bahasa Arab, orang panggil uslub kinayah ataupun tashbih. Dia mengumpamakan masalah-masalah yang besar-besar dan juga menarik-menarik dalam kitab-kitab yang besar. Dia ambil buat masuk dalam kitab kita ni. Maka benda tadi tu berharga sungguh, diumpamakan seperti mana? Seperti permata-permata yang kita pungut daripada laut yang dalam. Kalau kita nyelai dalam laut dalam, akan jumpa banyak perkara dalam laut dalam. Ada ikan waktu rajin kita jumpa ikan pelik-pelik, ada batu karang, ada orang panggil kalau lo ni ketai pula. Nah, snow crab lah, benda-benda pelik-pelik. Benda mahal kalau kita jual. Orang jumpa gambar gini, orang duk makan lo ni tu, ketai ke apa tu? Udai galau ke apa?
Lebih kurang waktu lah jumpa di tengah laut. Dia tak ambil benda-benda gitu. Benda tu tak berharga mana kalau nak banding kalau kita jumpa dengan permata. Tujuan kita duk gali masuk nyela dalam laut nak cari permata. Kita nak naik atas. Kalau duk ambil kerel, duk ambil ketel ni, batu karang, tak larat nak ambil permata naik atas. Jadi kita tak nampak benda-benda tadi. Kita tupunya kepada permata tadi. Dia boleh permata tu sebutir badan dah boleh buat naik. Walaupun apa tak ada gapo, ada permata 2-3 butir dalam poket. Serupa juga dalam masalah ni. Kalau nak kira masalah dalam kitab fiqh, banyak masalah. Tapi dia tak ambil benda-benda yang tak penting, dia ambil benda-benda yang penting, yang muktamad, yang kita nak guna. Diumpamakan masalah-masalah tadi serupa dengan permata-permata yang berharga dalam tengah laut. Maka dia buat himpun benda tadi, permata-permata mutiara yang indah-indah yang dipungutkan, yang diambil daripada bilang-bilangan beberapa kitab yang diredakan dia kitab oleh ulama. Diambil daripada kitab-kitab yang diredai, yang diguna pakai oleh para ulama, lagi yang diiktibarkan dia kitab. Kitab-kitab muktamad. Bukan kata asal jumpa kitab awak mari. Setengah daripada adab kita menyampaikan ilmu, bukan semua benda yang kita tahu kita sampai. Sebab boleh jadi benda tadi tidak layak untuk didengari oleh mustami', orang yang dengar. Begitu juga kalaulah pendapat hukum fiqh, tidak semua pendapat-pendapat kita cerita dalam sebab. Misalnya, ada dalam satu masalah ada 10 pendapat ulama. Kita cerita 10-10 ke tak? Kalau cerita 10-10 lah kali buat dengar ni tak tahu nak guna mana so. Lebih-lebih lagi kalau pendapat tadi bukan muktamad yang diguna pakai oleh ulama. Bahkan pendapat tadi dikira sebagai pendapat syaz yang ganjil. Ni kita tak boleh cerita ke orang. Kalau nak usaha boleh. Nak cerita pelik ke orang kan? Kita cerita benda-benda pelik waktu jumpa dalam kitab. Benda tadi ada di kitab, tak salah kita, tapi salah dalam menyampaikan. Benda tadi tak salah, salah dalam bab menyampaikan. Nak usaha sungguh boleh buat. Nak seru dalam TikTok misalnya, awak mari cari benda-benda pelik dalam kitab. Kita nyapa. Malaikat Nuraniyah ke misalnya. Benda pelik-pelik gitu, seru kita. Orang kata kita pelik. Tu khalif tu'ra. Sama sebut. Satu kaedah masyhur, tu khalif tu'ra. Kita lain pada orang tu'ra. Masyhur lalu. Orang tahu lalu. Ustaz ni pelik ni. Benda-benda pelik boleh ustaz ni. Jangan. Bukan disiplin ilmu kita cerita semua benda-benda yang perlu yang kita jumpa dalam kitab. Bukan semua. Jadi Tok Syekh kita ni nak ajar dah benarnya kita ambil ni benda-benda yang muktamad, yang diiktibarkan sahaja. Supaya apa tu? Supaya hasil demikian yang dituntuti akan dia itu, supaya hasil lah faedah yang asal tu muhibbin yang duk minta kepada Tok Syekh tadi. Tujuan apa? Nak tahu rukun-rukun Islam, iman, pasal semayat, gitu sahaja. Dan supaya sempurnalah demikian kehendak yang digemarkan dia itu pada waktu ya. Wasamaituha wishahal afrahi wa isbahal falahi. Wallaha as'alu an yanfa'a biha innahu qaribun mujibun wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Dan aku namakan risalah ini, Tok Syekh nama sendiri, Wishahal Afrahi wa Isbahal Falah. Gapo masuk wisyah? Wisyah selendang yang kita pakai bahagian atas. Al-afrah kegembiraan, kesukaan. Wa isbah, isbah maknanya cahaya pada waktu pagi yang menerang. Al-falah bagi kejayaan. Kitab dia comel makna dia. Kita syarah dah minggu lepas. Dan akan Allah jua aku pohonkan. Dia guna uslub hasra. Hanya Tuhan saja, hanya Allah sajalah aku pohonkan, bukan orang lain tak. Dia minta dengan Tuhan saja. Kita zaman ni kalau kita buat buku, kalau kita buat status WhatsApp lah misalnya, ataupun story IG, kita nak minta siapa benar? Sayang kita, follower, supaya like. Hak tu je jual kita, tapi tu kita dah. Lagi orang nak kata gapo kita dia pun. Sebab apa? Dia minta tolong dengan Tuhan. Tuhan ya.
Allah sahaja yang dia pohon. Supaya apa? Supaya memberi manfaat dengan risalah ini. Biar dapat manfaat. Mana bagi manfaat ni? Orang boleh guna. Buat jadi panduan hidup. Bahawasanya Allah ialah yang amat hampir, qarib. Hampir sini maknanya hampir maknawi. Maknanya rahmat Allah, maghfirah Allah, keampunan Allah tu amat hampir. Bukan kata zat Tuhan dah. Rahmat Tuhan semua tu hampir. Lagi yang memperkenankan pinta hamba-Nya. Allah ni amat memperkenankan permintaan hamba-hamba dia. Kepada ayat Quran tu astajib lakum, okay? Allah Ta'ala kata, mu pintalah kepada aku, astajib lakum, nescaya aku akan perkenankan permintaan kamu. Dan tiada taufikku, taufik dengan makna kudrat nak buat pada taat. Itu maksud taufik. Taufik ni Tuhawi kekuatan untuk kita buat ketaatan. Tidak adalah kekuatan aku nak buat taat ni melainkan dengan Allah. Makna dengan pertolongan daripada Allah. Kalau Tuhan tahu taufik kita, tak boleh nak buat. Supaya kalau kita mari gaul, mari seteru, nak angkat tangan, nak gerak, tak boleh. Usahalah secara mana pun tak boleh. Sebab tak ada taufik pada Allah. Nak mari kelas ngaji, tak ada mari taufik, pasal dah tak mari. Biar Tok Guru Besar mari pun, Syekh Harap mari, Habib mari, dia tak ada taufik, pasal dah tak mari. Baik kita pergi tengok konsert lagi. Tak ada ke? Sedap lagi tu. Hak ni tidak, melainkan dengan pertolongan Allah. Atasnya Allah jua aku berserah. Kita berserah diri. Sepah mana kita usaha tawakal, baru tawakal. Usaha dulu baru tawakal. Dan kepadanya Allah aku kembali. Kita akan kembali pada akhirnya kepada Allah belaka. Wa hadza awanu syuru'i fil maqsudi bi'aunil malikil ma'budi. Wa hadza awanu syuru'i fil maqsudi bi'aunil malikil ma'budi. Dan inilah yang akan datang ni, ketika masuk pada menyatakan maksud dengan petulung Tuhan Al-Malikil Ma'bud. Ini biasa ulama-ulama sebut bila mana dia nak mula karya kitab dia, dia akan sebut ni, nak masuk dah. Orang panggil poin yang dia nak cerita. Isi kitab tu nak masuk. Saat ni baru muqaddimatul kitab. Muqaddimah pendahuluan bagi kitab dia baru. Hak ni baru nak masuk sebenar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa maksud wala haula? Tiada daya upaya kita ni nak lari daripada maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk kita buat ketaatan. Illa billah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi dan juga maha agung. Maka masuklah kita kepada nak masuk lagi, baca dia ala-ala rugi mari mata ya gori Allahu Akbar, tak sampai sengaja nak apa ni, mari jauh-jauh kita duduk pondok dah. Kalau duduk masjid bunyi tek-tek tu kena berhenti dah. Ni sebab kita duduk pondok boleh sambung lagi ni, minta izin boleh ni, bagi boleh lagi dah. Babu arkanil imani wal Islam. Nak i'rab bab ngaji jurumiyah, tak masuk sini ni. Ini bab pada menyatakan segala rukun Islam dan juga rukun iman. Ni tahu makna dah, kita baca lajulah. I'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafina walau kana raqiqan an ya'rifa arkanal islami wal imani. I'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafina walau kana raqiqan an ya'rifa arkanal islami wal imani. Ketahui olehmu ya talibal ilmi, ataupun kita kata ya man yata'atta bihil ilmu, orang yang boleh menerima ilmu. Jadi khitab dia di sini tuju kepada orang yang boleh terima ilmu. Ada pun orang yang tak boleh nak terima ilmu, bagaimana kita khitab dia, kita suruh dia. Contoh orang gila, dia boleh terima ilmu tak orang gila? Dia tak ada tamyiz dalam otak dia. Jadi khitab ni tak terkena kepada dia. Orang yang tidak mukallaf, budak kecil, dia boleh terima ilmu ke? Tak boleh lagi. Sebab dia tak pandai nak beza lagi, nak berak kecil ke ahu, nak makan pun tukar pakai. Jadi i'lam di sini
ditujukan kepada orang yang boleh menerima ilmu. Ya man yata'atta bihil ilm, ketahui olehmu bahawasanya, nyo situ nyo kotel lah, tak ada makna. Wajib atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf. Wajib dengan makna wajib pada syarak. Ibarat kitab jawi bagi orang baru biasa ngaji, tak biasa mengaji lagi dah, orang baru mengaji kitab jawi ni, bila kita jumpa wajib atas, mafhum dia wajib ke apa di sini? Wajib pada syarak. Nah, sebab bila disebut atas itu ada taklif, ada bebanan. Maka murad di sini wajib pada hukum syarak. Kerana hukum ni bagi tiga sebagaimana kita mengaji. Ada kalanya wajib ataupun hukum hakir dinisbahkan kepada syarak, kita panggil hukum syarak. Ada ketikanya akal yang menentukan berkaitan dengan sesuatu hukum, maka kita namakan sebagai hukum akal. Dan yang ketiga, ada kalanya adat kebiasaan kita ni yang menentukan benda ni jadi ataupun tak jadi, maka dinamakan sebagai hukum adat. Jadi bila sebut hukum ataupun kita kata wajib, maka boleh jadi ada ketikanya wajib pada syarak, ada wajib pada akal, ada wajib pada adat. Jadi nak beza tu pada ibarat. Kita tengok je kita tahu dah, wajib atas tiap-tiap seorang. Maknanya wajib pada syarak. Lepas ni dia akan nampak perbezaan pada hukum akal diguna uslub yang lain, iaitu wajib bagi. Kalau istilah wajib bagi, tu wajib pada hukum akal. Di sini wajib pada hukum syarak dengan makna kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat boleh dosa. Hak tu masuk wajib pada hukum syarak. Wajib gapo? Kena pula atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf. Maknanya sini wajib fardu ain. Bukan fardu kifayah dah ni. Kena ke setiap kepala orang tu. Demo ada kepala sendiri, jagalah demo sendiri. Anak demo ada kepala, dia jaga sendiri-sendiri. Setiap kepala tu cara diri dia masing-masing. Wajib gapo? Daripada mukallaf. Apa maksud mukallaf? Iaitu orang yang akil. Nama yang tak akil. Akil yakni orang yang berakal. Mukallaf ni ada 4 syarat. Pertama, mesti orang yang berakal, orang yang ada akal. Yang kedua, orang yang baligh, yang sampai umur yang dituntut pada syarak. Orang lelaki, orang puan supaya berlaku kalau umur dia 15 ataupun dengan dalil-dalil siapa umur, keluar darah haid, keluar air mani, siapa umur. Yang ketiga, dia sempurna panca indera, dengan makna dia tidak pekak dan juga tidak tuli pada masa yang sama. Nah, tak pekak dan juga tidak tidak pekak dan juga tidak buta dan juga tidak pekak pada masa yang sama. Kalulah dia pekak dan juga buta pada masa yang sama, dia bukan orang mukallaf. Sebab dia tidak lagi ada alat untuk menerima sesuatu maklumat. Contoh, bila dia buta, lepas tu kena pula dia ni pekak. Dah lah penglihatan tak nampak, pendengaran pun tak dengar. Jadi dunianya kosong. Jadi nak ngajar dia semaya, nak kenal Tuhan, tak lagu mana. Orang panggil dia tak tahu. Jadi syarat mukallaf, jangan dia ni pekak, jangan dia buta pada masa yang sama. Kalau dia pada masa yang sama dua-dua tu ada, maka ketika tu dia tidak lagi mukallaf. Kerana dia tak boleh nak terima dah maklumat ilmu. Dan yang keempat, mesti sampai seruan Islam yang sebenar kepada diri dia. Maka jika cukup 4 syarat ni, maka digelar sebagai mukallaf. Mukallaf pula bagi dua, di kalangan manusia, begitu juga ada mukallaf di kalangan jin. Ini syarat kita sebut syarat bagi manusia. Gapo dia wajib? Dia kata sini, dan jika ada ia sahaya orang sekalipun, raya, hingga-hinggalah kalulah dia ni sahaya orang. Apa maksud sahaya? Hamba abdi orang sekalipun, dia ni hamba orang, wajib dia bahawa ada ketahui akan rukun Islam dan juga rukun iman. Wajib dia tahu rukun Islam, rukun iman. Dia mengaku dia mau mukallaf, orang yang sehat molek, maka kena tahu rukun Islam, rukun iman. Orang kafir kena tahu rukun Islam, rukun iman, supaya dia masuk Islam. Asal nama mukallaf, kena tahu rukun Islam, rukun iman. Jangan harap anak kita yang masuk fardu ain
kita tak tahu mana. Lu fa arkanul Islam khamsatun an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baital harama in istata'ta ilaihi sabila. In istata'ta ilaihi sabila. Kita udah kamu lah kau ni. Dia ambil bertepatan dengan suatu hadis Nabi yang masyhur, iaitu hadis Jibril, riwayat daripada Sayyidina Umar. Maka bermula rukun Islam itu 5 perkara. Fa pada kata fa arkanul Islam, kita panggil fa fasihah. Maaflah jemaah lama tu, ia jadi akademik sikit lah ni. Ada budak-budak ni kena kecek gini. Fa atau orang panggil fa fasihah, iaitu fa jawab bagi syarat yang muqaddar, ataupun jawab bagi soal yang muqaddar, yang ditakdirkan. Dah Tok Syekh duk sebut kena tahu rukun Islam, rukun iman. Maka bila kita kata gitu, jadi persoalan dalam benak fikiran kita. Teroyak tak? Berapa rukun Islam, rukun iman ada, berapa gapa dia rukun Islam, rukun iman. Maka tuan pengarang kitab pun jawab fa arkanul Islam. Maka bermula rukun Islam itu, jadi dia jawab kepada soalan yang dia takdirkan. Ada berapa? 5 perkara. Iaitu bahawa engkau mensaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar yang Tuhan yang sebenar tu melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah saja. Dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ni rukun pertama, tahulah kalau ni, iaitu mengucap 2 kalimah syahadat. Rukun pertama, kena mengucap 2 kalimah syahadat. Supaya apa? Supaya ianya menjadi syarat untuk kita hukumkan dengan hukum-hukum Islam ke atas diri kita. Kalaulah kita tak mengucap 2 kalimah syahadat, lagu mana kita nak hukumkan dia Islam di atas muka dunia? Jadi menurut jumhur ulama Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, wajib kita bertutur dengan syahadat. Sebab bertutur dengan kalimah syahadah ni syarat untuk mengesahkan hukum hakikat Islam ke atas tu badan. Kalaulah dia ni beriman tapi dia tak mengucap 2 kalimah syahadat, lagu mana kita nak kata dia ni kena pergi semaya, kita nak tanam di dalam perkuburan orang Islam? Kalau orang tu mati, kita nak cara saka dia sebab dia tak mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi ucapan 2 kalimah syahadat ni bagi orang yang mampu mengucapkannya adalah wajib supaya dapat kita hukumkan dengan peraturan-peraturan Islam di atas diri dia. Seperti mana kata Ibn Ruslan dalam Mata Zubat, wan nutqu bisyahadataini atubira li sihhatil imani mimman qadara. Habis itu. Kemudian dalam bab syahadah ni, aku nak sebut sikit sini, tidak disyaratkan dalam bahasa Arab atas pendapat yang muktamad, walaupun dia boleh kecek Arab, tak syarat. Mada kalau dia kecek dalam bahasa Melayu, dia boleh kecek Melayu, kecek ucap syahadah dalam bahasa Melayu. Misalnya kita huruf kita pergi perkampungan orang asli, dia tak pandai kecek orang Melayu. Kadang-kadang orang asli ni hebat, dia kecek bahasa putih kecek Inggeris, kecek Arab sama telur tak boleh. Jadi dia mengucap tadi guna bahasa Inggeris, tak apa, sah. Jadi dia tak syarat dalam guna bahasa Arab. Begitu juga mesti kena guna lafaz asyhadu. Atas pendapat muktamad mesti kena guna lafaz asyhadu di sisi mazhab Syafi'i. Adapun mazhab lain dia kata tak apa, tak usah guna asyhadu. Tapi mazhab kita mesti kena guna asyhadu, dan asyhadu tadi kena 2. Asyhadu pada Allah sah, asyhadu pada Muhammad sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena ada 2 asyhadu. Tak memadai satu asyhadu sahaja. Tak serupa dengan tasyahud akhir ataupun kita baca tasyahud dalam semaya, hak tu boleh sah ya. Mula-mula ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, boleh dalam bab semaya. Tapi dalam bab nak masuk Islam ni tak boleh, kena ucapkan asyhadu 2. Dan dia kena ada syarat kalau kita nak masuk Islam ni. Kalaulah selain kita misalnya non muslim nak masuk Islam kan,
Ada pun habis ni dah. Rukun Islam ni. Dia kena ada 6 syarat baru sah Islam dia. Pertama mesti dia berakal. Yang kedua dia kena balik. Syarat mukallaf lah. Kalau kata dia tak berakal gila, mengucap, kira Islam ke dia? Tak. Dia mau gila dia, Islam kan? Ataupun dia bodoh. Tak balik lagi. Umur 5 tahun. Semangat dia nak mengucap tu. Tak boleh lagi. Tak jadi lagi. Sebab dia tak pandai lagi nak membezakan yang baik yang buruk. Kedua. Yang ketiga syaratnya jangan paksa. Sayang kita duduk dakwah ni. Ni penting ni bagi orang yang nak berdakwah. Entah pun kalau duduk universiti nanti ni nak dakwah juga, sayang awak dan muslim. Kena ingat ni syarat dia. Pertama berakal, balik. Yang ketiga jangan paksa. Ni paksa kalau mu tak masuk Islam apa? Tak boleh gitu. Dia pun ucap. Ada. Tak ada paksa ke apa, bukan kata nak nikah. Paksa juga tu. Nah, bini. Gewe paksa kena masuk Islam dulu kan. Kata dia tak boleh nikah kita. Dia pun tak apa. Mengucap saja. Kena paksa bini. Tak jadi. Yang keempat, dia kena ucap 2 kalimah syahadat tadi. Baru sah. Kena ucap mulut. Bagi orang boleh kecek lah ni kalau bisi nak kecek lagu mana. Ni orang boleh kecek, kena ucap. Yang kelima, mesti mualak, kena sambung. Perkataan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mesti sambung. Jangan lepas ucap 1 kalimah syahadat rehat dulu mata leluh. Tak boleh makin nasi dulu mata atau sambung dah. Tak boleh jadi. Ni kalau leluh nafas saja tak apa lagi, sambung mula. Naling naling ni lebih-lebih lagi tu agung ada depan pula. Dia suruh naling ngucap. Tu tak apa kalau bong naling ni. Ni rehat lama tak boleh. Dan juga mesti tertib, mesti ikut turutan. Kena ayat dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua ni jangan terbalik. Mengucap nabi dulu baru Allah dah. Cukup ni syarat ni barulah sah dia masuk Islam. Kalau tak pandai syarat ni nyanyilah. Kita duk dakwah dia nak masuk Islam lah kali tak sah Islam dia. Sebab kita tak pandai. Tak ada ilmu, tak kena situ dah. Habis itu. Tu yang pertama. Dan engkau mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Dan engkau memberi zakat. Ada zakat yang wajib, ada zakat yang ada khilaf di kalangan ulama. Ni kena ngaji lepas ni lah. Dan puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan ni tak lama dah, 2 minggu lagi. Wajib. Dan haji engkau akan Baitillahil Haram jika kuasa engkau berjalan kepadanya. Kena pergi jalan kan ni. Dok, maknanya berjalan sini kita mampu nak pergi. Bukan syarat kena pergi jalan kaki, tidak. Boleh pergi. Dia terjemuh betul-betul itu sabila. Sabil ni maknanya pergi jalan kaki. Maknanya kalau kita mampu nak pergi boleh. Kalau zaman lah ni kena ada kota. Cukup kota baru boleh pergi. Kalau tak ada kota pas sudah lah, tak wajib kita nak pergi. Maka habis itu rukun Islam. InsyaAllah minggu depannya sekali lagi kelah rukun iman. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Segala yang baik datang daripada Allah, yang kurang itu daripada dia yang pasti. Kalau ada salah silap tegur, minta tegur, bagi nasihat. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.